Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya nak share dengan anda semua tentang perkara wajib anda tahu dalam account summary. Sebelum itu, apa yang saya share ni adalah account summary untuk broker M+ sahaja. Untuk broker lain seperti Maybank, CIMB, Hong Leong, mungkin ada perbezaan di account summary ini. Jadi saya akan cerita tentang broker M+ sahaja. Yang pertama adalah trust account. Trust account ni adalah nilai duit yang anda ada pada masa itu. Mungkin trust account ni dia lambat sedikit update. Sebab apa? Dalam Bursa Malaysia ada bahasa yang kita perlu faham, iaitu T1, T2. So dia lambat sikit update sebab mungkin sistem nak update untuk penolakan, charge brokerage dan sebagainya. Ini mungkin akan ambil masa sedikit untuk trust account ni update. Yang kedua adalah available trading limit. Bahasa mudah untuk kita faham available trading limit ni adalah nilai atau duit yang anda boleh gunakan untuk berdagang di Bursa Malaysia. Mungkin akan ada sedikit perbezaan. Contoh, di available trading limit ada 5,000, tapi di trust account mungkin sepatutnya lebih lagi. Tapi disebabkan available trading limit juga dia akan ambil kira berapa persen. Biasanya 99.5% daripada trust amount, tolak juga RM40 supaya amount tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai available trading limit. Amount ni lah yang anda boleh guna untuk beli dan jual saham yang ada. Duit yang sepenuhnya tu ada sahaja dalam trust account anda. Jika anda hendak withdraw keseluruhannya pun tak ada masalah. Bukan M+ tolak sebarang duit anda daripada trust account untuk jadikan available trading limit. Untuk trade saham, kita hanya fokus kepada available trading limit sahaja. Itu nilai yang kita boleh guna kalau kita nak beli saham yang seterusnya. Yang ketiga adalah due to forced selling. Okey, untuk yang buka akaun CDS dengan Mahir Saham, untuk Muslim kita hanya buka Islamic Cash Upfront Account. Untuk non-Muslim pula kita buka Conventional Cash Upfront Account. Kedua-dua akaun ni adalah direct account. So kita tidak ada kontrak ataupun nominee account. Jadi kat sini untuk nombor 3 ni, sama ada bagi akaun Islamic ataupun konvensional, bolehlah kita abaikan. Tak perlu tahu pun tak apa. Sebab dekat sini setiap masa nilainya akan kosong sahaja. Kebanyakan yang akan tengok bahagian ini adalah mereka yang buka akaun jenis kontra, iaitu yang berhutang. Dekat sini mereka nak tahu berapa banyak hutang yang perlu trader itu selesaikan. Untuk kita yang dah buka cash upfront account, boleh abaikan terus bahagian ini. Yang keempat adalah remaining purchase contracts, T1. Bahasa mudahnya, untuk remaining purchase contract ini adalah berapa nilai yang kita buy sesuatu counter tu. Sebagai contoh, kita buy dengan nilai RM5,000. Jadi nilai RM5,000 akan ada di remaining purchase contracts ini. Dalam bahasa mudah adalah T1. T1 ini adalah hari kita beli, kita buy counter tersebut. Kenapa ada nilai di remaining purchase contracts ini? Sebagai contoh, kita beli counter dengan nilai RM5,000. RM5,000 akan ada pada bahagian ini. Ini bermaksud broker M+ perlu bayar kepada Bursa Malaysia untuk melengkapkan transaksi pembelian kita tadi. Ini yang kita kena faham. Selagi ada nilai di remaining purchase contract, ia bermaksud pembayaran broker kepada Bursa Malaysia masih belum selesai. Dalam kes kita, M+ belum bayar kepada Bursa Malaysia lah. Apabila dah selesai, nilai di remaining purchase contract ini akan jadi kosong. Yang kelima pula adalah due for settlement, T2. Due for settlement ini sama sahaja konsep dengan nombor 4 tadi, iaitu remaining purchase contract. Yang membezakan dia adalah nilai yang akan wujud di sini. Due for settlement adalah T2. Amount daripada remaining purchase contract tadi dia akan pindah ke sini, bahagian yang kelima ni. T2 adalah hari kedua selepas kita membuat pembelian atau buy. Di remaining purchase contract tadi, nilai tersebut akan wujud sejurus selepas kita beli. Lepas beli je terus ada dekat situ. Sebab itu dipanggil T1. Di due for settlement pula, nilai tersebut akan wujud pada hari kedua pembelian, T2. Untuk kita mudah faham, selagi mana ada nilai di bahagian ini, bermaksud broker masih belum selesaikan lagi pembayaran kepada Bursa Malaysia. Bila dah selesai, dia akan jadi kosong. Yang keenam adalah remaining sales contract, T1. Okey, ingat balik, yang nombor 4 tadi saya cerita tentang buy, yang nombor 6 ni pula adalah untuk sales ataupun jual. Once kita dah jual, berapa nilai yang kita jual tu akan wujud di sini, dekat bahagian remaining sales contract ni. Yang perlu kita faham adalah tadi untuk yang nombor 4 broker bayar kepada bursa. Sekarang yang nombor 6 ni, remaining sales contract ni adalah berkaitan dengan sales atau penjualan. Berapa nilai yang Bursa Malaysia akan bayar kepada broker balik untuk melengkapkan penjualan kita. Selagi ada nilai di remaining sales contract, bermaksud selagi itulah Bursa Malaysia masih belum settlekan pembayaran kepada broker lagi. Broker di sini contohnya M+. Apabila dah settle, maka bahagian ini akan jadi kosong. Yang ketujuh adalah sales proceeds
video T2. Nombor 7 ini sama juga dengan yang nombor 6, cuma ia menunjukkan nilai yang kita telah jual pada hari kedua. Nombor 6 tadi T1, nilai pada hari jual. Nombor 7 ni adalah T2, nilai jual pada hari kedua. Dan nilai ini akan menjadi kosong selepas semuanya settle dan dah dimasukkan ke dalam trust amount. Itu sahaja yang kita perlu tahu tentang nombor 6 dan nombor 7 ini. Yang ke-8 dan juga yang terakhir adalah contra gains or losses. Apa yang kita perlu faham dekat sini adalah di sini akan menunjukkan nilai kita untung atau rugi untuk transaksi jual dan beli pada hari yang sama. Maksud mudah dekat sini, contra gains or losses ni berkait dengan intraday trader sahaja. Intraday ni dia beli pagi jual petang atau beli dan jual pada hari yang sama. Selepas tolak semua, nilai untung atau rugi pada hari tersebut akan wujud di sini. Itu sahaja yang kita perlu faham di nombor 8 ni, lebih kepada intraday trader sahaja. Inilah 8 perkara yang wajib anda tahu tentang account summary ini. Saya harap anda semua dah master dan mahir cara untuk baca account summary anda. Selepas ini, kalau kita tengok account summary, kita dah tahu dah, oh ini T1, ini T2. Ini bursa akan bayar kepada broker, broker akan bayar kepada bursa, yang mana satu. Okey, saya harapkan video ini memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi dalam next video. Saya sarankan anda untuk tonton video ini pula selepas ini, dan untuk lihat ke semua video dalam playlist guide berkaitan platform M+, bolehlah klik di sini. Jika belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Bye.